KPM. Cikgu Adlin, apa khabar cikgu? Buat Khabar apa baik. ni? Kenapa macam berbuih-buih sangat studio kita hari ni? Itulah, saya nak cuci sapu tangan ni. Dah kotor tapi air sabun saya ni macam terlebih buih. Terlebih buih. Irfan seperti berada di taman permainan hari ni. Jadi apa kaitan buih ni dengan pembelajaran kita hari ni? Kalau Irfan nak tahu, saksikan rancangan kita hari ini. Seterusnya, kekal bersama kita dalam slot Kimia Tingkatan 5 Didik TV. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat belaka. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran kimia untuk tingkatan 5. Jadi dan SPM kan, teruskan bersama kami untuk hari ini. Dan bersama saya sekarang, di sini kita bersama dengan Cikgu Adlin. Selamat sejahtera Cikgu, apa khabar? Khabar baik, selamat sejahtera. Okey. Baik Cikgu, berwarna merah baju kurung hari ini. Kan cantik Cikgu. Dan itu Cikgu, kita kena sentiasa patuhi SOP dululah. Di sini Cikgu, kita sediakan untuk Cikgu jempa pasmikuman, dipersilakan terlebih dahulu. Baik, dan kita juga kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan sentiasa pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Tadi Cikgu, bila Irfan datang ke sini, kenapa macam ada buih-buih sangat ni? Apa yang kita nak belajar sebenarnya? Sebenarnya kita nak belajar mengenai sabun, iaitu bahan pencuci. Bahan pencuci, okey. Ya, itulah tajuk kita. Dan dalam tajuk tu kita akan belajar tentang struktur anion sabun, tindakan pencucian dan kita ada eksperimen yang menarik. Eksperimen juga. Di segmen berapa juga eksperimen tu? Ini adalah daripada standard pembelajaran 521, Okey. 522 dan 523 dari DSKP Kimia Tingkatan 5. Jadi anak-anak di rumah, jangan lupa sediakan buku teks Kimia Tingkatan 5 dan tontonlah rancangan kita hari ini. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sabun. Okey, kalau di dalam buku teks tu Cikgu, di bab berapa Cikgu? Sebenarnya ini adalah daripada bab 5. Bab 5 tingkatan 5 lah. Ya, 5.2 bahan pencuci tajuknya. Bahan pencuci. Dan kalau untuk bahan pencuci ni bukan sabun saja kan Cikgu? Apa lagi yang kita akan belajar hari ni selain sabun? Okey, sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen. Agak-agak rakan-rakan saya dekat rumah kan, apa perbezaannya? Kalau nak tahu perbezaan, kita kena teruskan belajar. Okey, baiklah. Dan untuk sebelum kita teruskan pembelajaran kita ni, kita nak berehat seketika, boleh Cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM dan hari ini kita sedang mempelajari mengenai topik 5 untuk tingkatan 5 mata pelajaran kimia. Jadi Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, Irfan nak balik kepada gimik kita pada hari ini. Jadi apakah kaitannya? Kenapa ada buih untuk sabun kita hari ini? Silakan Cikgu. Sebenarnya tajuk kita adalah bahan pencuci daripada bab 5 5.2 iaitu apa yang Irfan faham tentang bahan pencuci? Bahan pencuci. Kalau kita lihat dari segi istilah bahan pencuci ini adalah satu bahan yang akan menghilangkan segala kotoran yang degil. Baiklah, dari segi maksudnya. Kimia. Dari segi kimia, marilah kita lihat maksudnya. Silakan Cikgu. Okey, sabun adalah garam, natrium atau kalium bagi asid lemak. Sebenarnya asid lemak, murid-murid telah pun mempelajarinya dalam bab 2 dan juga bab 4 tentang minyak. Baik. Jadi, apakah asid lemak? Asid lemak ialah asid karboksilik berantai panjang.
Jadi asid karboksilik ni adalah satu siri homolog yang telah dipelajari di bawah sebatian karbon. Sebatian karbon. Jadi kalau kita lihat, dia boleh garam natrium atau kalium. Okey. Jadi sabun boleh disediakan di makmal. Okey. Dan sabun disediakan melalui proses saponifikasi. Itu gelar, itu nama proses. Nama proses untuk pembuatan sabun itulah. Ya. Dan proses ini adalah hidrolisis minyak atau lemak oleh alkali atau hidrolisis beralkali untuk minyak. Maksudnya minyak ni akan dipecahkan melalui proses hidrolisis. Jadi marilah kita tonton sebuah video tentang bagaimana sabun dibuat di makmal sebab pembuatan sabun ni melibatkan alkali iaitu natrium hidroksida dan tidak boleh dibuat di studio. Terpaksa dibuat di makmal. Di makmal Jadi sahaja. apa kata kita lihat, kita tonton video tu bersama-sama? Jom kita saksikan. Makmal melibatkan proses. Yang pertama, kita menyukat 60 ml minyak masak dengan menggunakan silinder penyukat, dan biasanya satu kemahiran ialah apabila menghampiri paras meniskus, kita gunakan penitis. Dan minyak yang disukat dituang ke dalam beaker. Ini bahan pertamanya minyak Okey. Dan bahan yang kedua ialah larutan natrium hidroksida iaitu alkali. Jadi kita perlukan 50 ml air suling, 10 gram pepejal natrium hidroksida dan kukus ais. Jadi air suling disukat seperti tadi kita sukat di dalam silinder penyukat. Mata mestilah sama paras dengan paras meniskus, di mana titisan air itu kita gunakan penitis. Penitis okey. Okey, titis supaya dia tepatlah. Okey, jangan terlebih. Okey, seterusnya untuk menyediakan larutan, kita perlu timbang pepejal natrium hidroksida. Jadi ini adalah neraca elektronik di mana kita perlu tekan on untuk menimbang, tetapi bila kita letakkan beaker, bacaan menunjukkan jisim beaker. Betul. Jadi perlu tekan tare, T-A-R-E pada neraca tu untuk dapatkan bacaan sifar. Lepas tu barulah kita memasukkan pepejal dengan pindahkan dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit sehinggalah kita dapat 10 gram pepejal natrium hidroksida seperti dalam video. Jadi beaker yang mengandungi pepejal natrium hidroksida dimasukkan dalam kukus ais. Maksudnya pepejal dalam beaker, beaker dalam ais. Beaker dalam ais. Yes, yes. Jadi seterusnya air suling dimasukkan ke dalam natrium hidroksida dan dikacau. Apa fungsi air suling tu, cikgu? Air suling untuk membuat larutan, tapi larutan. ais Okey. sebab apabila natrium hidroksida larut dalam air, dia akan membebaskan banyak haba. Banyak haba. Sebab dia adalah tindak balas exothermic. Jadi kita gunakan kukus ais. Okey, selepas itu kita perlu memanaskan larutan natrium hidroksida. Jadi persediaan untuk pemanasan kita perlu tungku kaki 3 yang dialas dengan kasa dawai dan penunu Bunsen. Okey, cara menyalakan penunu Bunsen, tutup lubang udara, periksa dahulu tombol sama ada boleh diputar dengan mudah atau tidak, tapi tutup Tutup. Gas jangan tak buka keluar. dulu, betul. Gas tak keluar. Lepas tu kita nyalakan mancis atau lighter dan barulah kita buka tombol untuk mengeluarkan gas. Okey, api kuning menunjukkan kita perlu membuka semula lubang udara untuk mendapat api biru. Betul. Dan api biru yang kita nak, cikgu, kan? Yes. Seterusnya kita memanaskan larutan natrium hidroksida hingga 55 darjah Celsius dan larutan itu dituang ke dalam minyak. Jadi tadi kita kata minyak adalah bahan pertama, yang kedua larutan natrium hidroksida. Kita masuk perlahan-lahan sambil mengacau seperti dalam video. Dan apabila semua larutan telah pun dimasukkan, kita bolehlah mula mengacau dengan kuat sehingga ia tidak melekit. Dan berapa lama, cikgu, tempoh masa untuk kita kacau-kacau? Tidak lama dari 30 minit. Okey. Biasanya dalam masa sekejap pun boleh, tapi tak lebih dari 30 minit. Tidak lebih dari 30 Jadi minit. 2 spatula garam natrium klorida dimasukkan dan
untuk menjadikan dia lebih wangi dan menarik, boleh campurkan pewangi dan pewarna. Dan ia dibiarkan kering selama 4 hingga 6 minggu supaya untuk mencecah nilai pH 7 hingga 8. 7 hingga supaya 8. dia jadi neutral. Alkali baliklah. Yes. Okey. Neutral balik. Yes. Baiklah, itu dia satu video mengenai pembuatan sabun di dalam makmal. Jadi cikgu, Irfan nampak dekat sini memang kita tak nak buatlah sebab ada api kan. Ada barang-barang yang mungkin akan kata apa tidak sesuai berada di dalam studio. Jadi sebab itulah cikgu paparkan video itu kepada kami semua. Jadi sebenarnya ini adalah sampel sabun yang telah saya sediakan dan saya telah pun meletakkan pewarna merah. Saya dah letakkan pewarna merah dan sedikit wangian ya. Sikit wangian. Wangian apa cikgu letak tu cikgu? Wangi macam rose. Bunyi rose. Bau rose. Okey. Baik. Ada letak rose dan juga ada pewarna merah dekat situ. Okey, ni bila cikgu buat ni? Saya buat di makmal semasa mengambil video yang kita tonton tadi. Okey, baik. Tapi Irfan, saya nak tanya satu soalan. Okey, silakan cikgu. Okey, semasa saya menyediakan sabun ni di makmal, apakah langkah-langkah keselamatan yang patut diambil? Okey, baiklah. Berdasarkan video yang Irfan tonton sebentar tadi, antara langkah keselamatan yang boleh kita ambil semasa kita membuat sabun, yang pertama sekali kita kena pakai kod makmal. Ya, betul. Kod makmal satu dan kita kena juga pakai sarung tangan, sarung tangan makmal, dan jika ada macam terkena larutan dan sebagainya, kita kena cuci dengan sabun lah. Cuci dengan banyak air. Cuci dengan banyak air. Betul lah. Dan kalau macam tadi kita menggunakan penundur bangsa kan cikgu, kita kena pakai goggle. Yes. Supaya sekiranya terdapat percikan daripada larutan semasa kita memindahkan larutan, ia akan melindungi mata kita. So tak adalah kecederaan yang akan berlaku nanti kan? Okey, bagus. 5 bintang. 5 bintang untuk saya. Terima kasih cikgu. Seterusnya. Apakah 2 bahan utama yang saya gunakan tadi? 2 bahan utama. Okey, yang pertama kita ada natrium hidroksida. Bagus. Okey, yang kedua minyak. Bagus. Jadi, marilah kita lihat slide PowerPoint kita. Silakan cikgu. Okey. Penyediaan sabun tadi, seperti yang saya sebut tadi, adalah proses hidrolisis minyak atau lemak oleh alkali. Jadi minyak atau lemak apabila ditindakbalaskan dengan alkali pekat, maka ia menghasilkan sabun dan gliserol. Jadi minyak seperti mana yang telah dipelajari sebelum ni adalah ester. Betul. Dan sabun yang terhasil adalah garam asid lemak. Jadi itulah pembuatan sabun tadi ya, kita dah saksikan. Jadi sekarang proses hidrolisis lemak beralkali ini adalah molekul lemak. Okey. Dan apabila ditindakbalaskan dengan alkali pekat yang tadi kita gunakan natrium hidroksida, jadi terbentuklah gliserol dan sabun. Jadi sabun adalah sebenarnya RCOO. Maksudnya apa? Jadi kita lihat dengan lebih mendalam lagi. Okey, formula sabun RCOO, sekiranya kita gunakan kalium hidroksida, dia RCOOK, atau kalau natrium hidroksida, RCOONA. Di mana R adalah kumpulan alkil. Jadi sebenarnya kita telah mempelajari itu dalam bab 2 seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi ini adalah R tu mewakili kumpulan alkil di mana CH3, CH2 14. Bayangkan ada sebanyak 14 CH2. Jadi molekul ni memang agak panjang. Betul. Jadi marilah kita lihat formula strukturnya. Okey, silakan cikgu. Ifam tak sabar nak tengok ni. Jadi natrium ni datangnya daripada larutan natrium hidroksida. Betul. Dan ini adalah satu sampel, ini adalah formula untuk natrium palmitat. Maksudnya dibuat daripada minyak sawit. Minyak sawit. Okey, baik. Selain minyak sawit je kita boleh pakai minyak apa lagi? Minyak kelapa. Sebenarnya asas untuk sabun ni adalah minyak. Jadi betul. Sebab tu kita jumpa sabun susu kambing. Maksudnya minyak daripada susu kambing, minyak zaitun, sabun zaitun dan sebagainya. Avokado, semuanya base-nya adalah minyak. Minyak. Baik. Jadi itu adalah formula struktur. Mari kita ini adalah formula molekul. Jadi kita lihat formula strukturnya pula. Jadi apabila kita melukis formula ini, yang pertama CH3, lepas tu nampak CH2 ni bersambung satu rantai panjang. Ada 14 cikgu Yes, 14 dengan C titik ni mewakili C OONA. OONA. Baik.
Dan ia boleh sebab sukar untuk kita melukis macam ni, panjang Betul, kan? panjang. Jadi kita mewakili struktur ini secara ringkas sebagai gambar rajah yang dipaparkan. Di mana yang COONA diwakili oleh bulatan dan garis-garis ini setiap bucu mewakili satu atom karbon. Karbon, okey. Okey, ini adalah struktur ringkas anion sabun. Baik. Jadi anion sabun ni kalau kita kaji dengan lebih mendalam lagi, bahagian ni kita gelar sebagai eco atau bahagian hydrophobic. Okey. Hydro perkataan asasnya maksudnya air. Air, betul. Phobik tu fobia, takut air. Takut air. Okey. Kalau Irfan takut mandi, hydrophobic. Hydrophobic lah. Okey, Okey. tapi dekat sini eco-hydrophobic. Lepas tu bahagian kepalanya bersifat ionik, ada charge negatif Ada tadi charge kan? negatif, betul? Jadi itu adalah kepala hydrophilic. Okey. Okey, kenapa hydrophilic? Maksudnya dia larut dalam air dan yang ini larut dalam minyak atau pelarut organik. Mengapa? Mengapa bahagian ni larut dalam minyak atau pelarut organik? Okey. Cikgu nak saya jawab ke? Ya, ya, Okey, ya, baik. ya. Irfan cuba jawab. Kenapa rantai hidrokarbon ni larut dalam minyak? Sebab ia bersifat sebatian kovalen, cikgu. Ya, sebab ia adalah rantai karbon, Betul. hidrokarbon yang bersifat Sifat iaitu ionik. sebatian kovalen. Sebatian Dan kovalen. sebatian kovalen seperti mana yang telah dipelajari semasa tingkatan 4, ia larut dalam pelarut organik. Okey, baik. Maknanya cikgu Irfan dah belajar hari ini ada kepala hidrofilik dan juga eco-hydrophobic. Jadi apakah peranan kepala eco sebenarnya? Itulah menarik kan? Kenapa kita nak kaji tentang Betul. hidrofobik, hidrofilik? Sebab ia memainkan peranan yang penting dalam tindakan pencucian yang kita nak kaji hari ini. Jadi mari kita saksikan bagaimana peranan anion sabun ni semasa tindakan pencucian. Jom kita tengok macam mana caranya. Okey. Jadi tadi saya kata sabun kan? Sabun, betul? Pernah tak dengar perkataan deterjen? Pernah, cikgu. Selalu kalau kita macam nak basuh baju, kita pakai deterjen. Apa beza dia? Apa beza dia, cikgu? Bezanya mungkin dari segi bahan-bahan, cikgu. Okey. Kalau dari segi kimia, sabun kita dah tengok tadi kan, maksudnya garam, natrium atau kalium bagi asid lemak. Baik. Untuk deterjen, garam, natrium bagi asid sulfonik. Okey. Dan selain daripada tu, sumbernya ialah sumber ester semula jadi. Contohnya minyak macam semula minyak jadi. sawit, minyak zaitun kan? Betul. Manakala deterjen adalah sumbernya sintetik. Dia buatan daripada petroleum, campur asid sulfurik dan sebagainya. Baik, maknanya bahan untuk deterjen ini tidak semula jadilah, cikgu. Ya. Baik. Tapi deterjen apabila kita lukis formula strukturnya, bahagian hidrofiliknya sebab dia ada dua jenis. Satu natrium alkyl sulfat. Okey, di mana ada R, kumpulan alkyl yang panjang tadi kan? Panjang tadi, betul. Dan kepalanya sulfat. Dan yang kedua natrium alkyl benzina sulfonat dengan rantai hidrokarbon yang panjang tetapi kepalanya dengan benzina dan sulfonat. Baik. Dan kalau kita lihat formula struktur dengan mendalam lagi, okey, dia juga mempunyai rantai hidrokarbon yang panjang, Setuju. okey, dan juga mempunyai kepala yang bercas. Charge. Jadi, ia juga deterjen juga boleh diwakili oleh struktur yang kita wakilkan untuk sabun tadi. Ada kepala dan juga ekor lah. Ya, dan okey. peranannya sama. Peranannya sama. Jadi untuk tibalah tindakan. masanya untuk kita melihat bagaimana tindakan pencucian ya. Baik, silakan, cikgu. Apabila kita melarutkan sabun atau deterjen di dalam air, ia akan mengion dalam air. Mengion maksudnya sabun dengan air. Anion sabun dan ion natrium ni akan mula bergerak bebas di dalam air. Sama juga untuk deterjen, anion deterjen dan ion natrium akan mula bergerak bebas. Okey, jadi cikgu dah tahu kan macam sabun dengan deterjen ni akan mengeluarkan anion sabun atau deterjen bersama dengan ion natrium. Jadi apakah perbezaan antara sabun dan juga deterjen sebenarnya? Kita akan lihat dari segi keberkesanan pencucian hari ini. Keberkesanan. Ya. Okey, baik. Jadi ini boleh diwakilkan oleh gambar rajah ini di mana ion natrium yang bercas positif
mula bergerak bebas. Okey. Dan anion sabun yang dengan ekor dan Ekor dan kepalanya, kepala dia tadi. bergerak bebas dalam air. Okey. Jadi tindakan pencucian, kita lihat langkah demi langkah. Okey, andai kata kita mempunyai sehelai kain, Okey, ada kain yang kain. berwarna hijau ni, Baik. dengan kesan grease. Alamak, terkena minyak pula. Mungkin dah makan ayam itulah. goreng kan? Jadi sekarang saya nak basuh. Jadi saya Okey. rendam dalam air sabun. Jadi kita dah belajar tadi, kalau rendam dalam air sabun, maksudnya dah larut dalam air. Betul. Bila larut dalam air, anion sabun bergerak Gerak bebas. bebas. Tetapi ingat lagi, ada kepala Hidrofilik. dan ekor hidrofobik. Di sini ada minyak. Ada minyak. Di sini ada air. Okey. Jadi apa yang jadi? Semua ekor yang bersifat hidrofobik akan larut dalam minyak atau grease. Manakala kepalanya di bahagian air. Dan seterusnya, jadi bahagian hidrofilik ya, larut dalam air. Bahagian hidrofobik larut dalam grease. Okey. Jadi apabila kita pengocakan air, kita berus dan sebagainya, masuk dalam washing machine kan dia air dia mengocak Betul. dan sebagainya. Kalau kita pakai tangan pun kita akan gosok-gosok kan? Ya, betul. Jadi apa yang berlaku, grease tertanggal daripada kain. Kerana kalau cukup sabun Cukup kalau sabun. cukup Okey. So, kalau sabun, cukup sabun. dia mampu mengangkat grease daripada kain. Baik. Dan seterusnya, grease berpecah kepada titisan kecil dan titisan minyak terampai dalam air. Jadi dia tak ada pada kain dah sebab dia dah diangkat, oleh molekul anion sabun. Anion sabun. Okey. Sekiranya cukup. Sekiranya cukup. Jadi kalau tak cukup tak bersih lah. Betul lah. Sebab kan? itulah kalau kita nak guna sabun ni, kena guna dalam kuantiti yang secukupnya lah. Ya. Barulah kita punya grease ataupun kotoran tu boleh tertanggal. Okey, Jadi cikgu. Seterusnya. sekarang minyak tu dah tanggal dalam air. Apabila dibilas, air itu dibuang. Okey. Titisan grease keluar bersama air bilasan. Jadi kain menjadi bersih. Kesan kotoran pada kain tanggal. Okey, baik. Itu dia untuk segmen 2 ini. Cikgu telah terangkan kepada kita perbezaan antara sabun dan juga deterjen. Ya. Dan untuk segmen seterusnya kita akan teruskan dengan satu eksperimen yang menarik. Tetapi sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Slot Menengah Atas, Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Mungkin rakan serta tanya, kenapa Ifan pakai lab coat ataupun kod makmal ni dan kenapa pakai sarung tangan ni? Jadi kita sedang bersedia untuk melakukan eksperimen di segmen ketiga ini bersama dengan Cikgu Adli. Jadi Cikgu, apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen kali ini? Silakan. Jadi sebenarnya eksperimen yang kita nak buat adalah daripada buku teks kimia tingkatan 5, eksperimen 5A, muka surat 175. Okey, boleh buka buku dulu sekarang. Kita tengok apa yang ada, apakah prosedurnya. Jadi cikgu, apakah tujuan eksperimen kali ini? Okey, tujuan eksperimen ialah membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen di dalam air liat. Air liat. Okey, kalau air sulim pernah dengar. Air liat ni apa pula sebenarnya cikgu? Okey, sebenarnya air liat ialah air yang mengandungi ion kalsium iaitu Ca2 positif. Betul. Dan ion magnesium Mg2 positif. Contohnya air laut. Air laut. Jadi cikgu bawakan air laut di sini? Ya, saya Okey. telah pun pergi ke tepi laut. Cikgu pergi Langkawi ke baru-baru ni? Tak adalah jauh sangat. Tapi Okey. saya memang ambil kumpul sampel ni khas untuk Didik TV. Baik. Jadi, terima kasih cikgu. Okey, Jadi ini air liat adalah ni air liat. kita akan gunakan, kalau kita lihat balik tujuan eksperimen, membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air liat. Baik. Jadi apa agaknya kita nak buat ni? Boleh tak rancang eksperimen? Rancang eksperimen. Jadi kita nak nampakkan keberkesanan antara sabun dan deterjen menggunakan air liat cikgu. Jadi kalau Ifan rasalah kita akan campurkan sabun dan deterjen dalam air liat. Betul tak? Betul. Maksudnya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey. Jawapannya Ifan rasa bahannya lah, iaitu sabun dan juga deterjen. Okey. Okey.
Betul. Cik baik, betul. Okey. Maksudnya di sini saya ada dua sampel, nanti kita akan buat eksperimen ya. Satu Baik. air sabun dan satu air Air. deterjen. Okey. Apakah yang bergerak balas? Cuba baca balik. Okey. Dia ada clue ada tips di dalam tujuannya. Okey. Apakah bergerak balas? Apa bergerak yang kita nak balas? perhatikan Apa yang tu? kita nak perhatikan adalah keberkesanan tindakan pencucian sabun. Ya, Atau deterjen. jadi kehadiran kesan minyak. Minyak, Contohnya keberkesanan tu nampak macam mana? Kalau kita gunakan kain kotor atau berminyak, selepas mencuci, adakah kotoran tu tanggal atau tidak? Tidak. Baik. Itulah keberkesanan tindakan pencucian. Tapi bila kita buat dua set eksperimen, satu dengan air sabun, Betul, satu satu dengan dengan deterjen, deterjen. mesti ada sesuatu yang dimalarkan sama setiap kali. Apa dia? Okey, baik. Bagi Ifah fikir kejap. Jadi Ifah rasa perkara yang kita akan malarkan dalam eksperimen ini adalah kuantiti air liat. Betul ke salah, cikgu? Nanti kita lihat jawapannya. Isi padu padu air air liat. liat. Kedua-duanya air liat, air yang sama Betul. dan kuantiti sama. Okey, baiklah. Jadi, boleh tak kita teruskan dengan eksperimen? Boleh, cikgu. Ifah pun dah tak sabar sekarang ni. Jadi, di sini terdapat sampel air liat, 100 cm padu sampel air liat telah pun disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Silinder penyukat, okey. Dengan menggunakan kemahiran yang saya dah cakap tadi kan. Meniskus, okey. Okey. Jadi di sini ada 2 beaker. Okey. Dua-dua beaker mempunyai isi padu yang sama. Seterusnya, di sini ada deterjen 10 cm padu. Dan sebelah kanan saya adalah sabun 10 cm padu juga. Kuantiti kena sama ya. Kena sama. Jadi maksudnya kita boleh tambah dalam pemboleh Kita ubah boleh dimalarkan. iaitu kuantiti sabun dan juga deterjen. Ya, betul. Isi padu yang sama. Dan sekiranya kita menggunakan sabun atau deterjen dalam bentuk serbuk, biarlah jisimnya sama. Jisimnya sama. Kalau selalunya cikgu, kalau jisim kita akan pakai berapa jisim cikgu untuk serbuk? Mungkin dalam 5 gram. 5 gram. Ya. Okey. Baik. Kita sebagai murid kimia, kita sepatutnya tahu cara membuat keputusan. Berapa banyak pepejal nak digunakan. Okey, biasanya 2 gram hingga 10 gram. 2 hingga 10 gram. Okey. Seterusnya, di sini saya telah menyediakan kain yang kotor, yang berminyak. Alamak, kena minyak pula kain tu. Jadi Irfan nak masuk sebelum tu, kita nak buat air sabun dengan air deterjen dan memasukkan ke dalam air liat. Okey, cikgu cakap nak buat air sabun dan juga air deterjen. Macam mana nak buat tu? Jadi caranya mudah saja sebab di sini kita ada air suling. Jadi kita masukkan dulu ke dalam bekas ataupun beaker yang ada sabun dan juga deterjen. Betul tak cikgu? Betul. Okey, jadi cikgu, Ifan nak kena sukat berapa cikgu? Okey, kalau Irfan nak tambah 20 cm padu, maksudnya dua-dua kena sama. Dua-dua yang kena penting sama. dimalarkan. Dimalarkan. Baik. Jadi cuba Irfan Okey, sekarang ni ada 10 ya. 10 isi 10 cm padu. Ya. Okey, jadi Ifan akan letak 20 maknanya sampai 30 lah cikgu ya? Boleh? Okey, Ifan akan masukkan. Maksudnya isi padu Okey. mesti dibaca, isi senggatan tu perlu dibaca dengan mata Irfan sama paras dengan miniskirt. Okey, kena berseranjang cikgu Ya, Baik. Okey, di sini. separaslah. Separas. Okey, Ya. baik. Ifan naikkan cikgu. Sebab kan kalau kita lihat sekarang ni memang ada buih-buih itu kan. Jadi Ifan nak kira di buih ke ataupun di permukaan air? Sebenarnya buih terapung di atas permukaan air. Okey. Jadi air adalah pada dasar buih tu, lapisan Baik. buih. Jadi Ifan akan lihat permukaan air cikgu Ya. Bukan buih. Okey. Kita akan tambah sikit lagi. Okey. Yang penting Aha. kaedahnya sama untuk kedua-dua set. Kaedahnya sama untuk kedua-dua set. Untuk Okey. beaker A dan beaker B. Okey, Ifan rasa dah cukup 30 cm padu. Okey, yang untuk sama sabun. untuk Okey, deterjen. Ifan masukkan pula untuk deterjen. Okey, pastikan mata anda berseranjang. Okey, kita masukkan air suling terlebih dahulu. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita lihat di permukaan air, bukan sabun, bukannya buih ni cikgu Ya, paras meniskus adalah paras melengkung Okey, paras melengkung. Okey, baik. jadi sekarang gunakan rod kaca Rod untuk kaca. kacau untuk buat air sabun. Okey, kita kacau dulu. Baik. Kita kacau. Okey. Kita akan sebatikan dulu ya air suling dan juga deterjen. Biar dia larut Lagi larut dulu. dan dituang ke dalam air liat. Okey, dah okey ke cikgu macam ni? Okey. Okey. Ifan tuang Rod kaca dulu. boleh dimasukkan dalam beaker untuk Masukkan sini. ya Okey. ya. Okey.
Dan kita kacau pula cikgu. Ya. Okey. Okey. Kacau. Maksudnya itu adalah larutan deterjen bersama air liat. Air liat, okey. Okey. Sekarang Baik. untuk sabun pula. Irfan letak Boleh tinggalkan di dalam. Okey, boleh tinggalkan di dalam. Baik, seterusnya kita akan kacau pula air suling dan juga sabun. Okey, kita kacau dulu. Okey, baik. Kita akan biar dia sebati dan larut terlebih dahulu. Okey, dah cikgu Dan kita masukkan juga ke dalam bika. Okey, dan kita kacau pula. Okey. Okey. Kacau. Sekarang jeng kita nak memulakan tindakan pencucian kita. Okey, Jadi di sini ada 2 kain kotor Betul. yang sama kotornya Sama jenis kotornya. kotorannya dan sebagainya. Kalau boleh Ifan angkat tunjuk dulu. Gunakan okey. gunakan Jangan pakai penyepit. tangan. Okey. Ya. Kita gunakan Walaupun kita penyepit. mempunyai sarung tangan tetapi kita gunakan peralatan yang sesuai. Okey. Baik. Okey. Okey, masukkan satu Masukkan ke dalam satu. Okey, larutan ini deterjen. Okey, satu lagi. Okey, kita masukkan dalam larutan sabun. Okey, dan kacau dengan menggunakan rod kaca Kacau lagi. sebagai tindakan mencuci. Wah, ni dah berubah dah cikgu. Okey. Dan perkara yang sama ulangi perkara yang sama untuk laluran deterjen pula. deterjen. Okey, kita kacau. Jadi nanti pemerhatiannya kita akan rekodkan selepas ini. Baiklah, kalau macam tu kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Stop Menengah Atas, Didik TV, KPM. Irfan, nak sambung kacau ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot menengah atas Didik TV KPM. Dan sebelum kita berehat tadi, Irfan dah melakukan eksperimen di mana kita telah menggunakan larutan sabun dan juga larutan deterjen untuk kita melihat keberkesanan dua elemen ini. Jadi, apakah pemerhatian yang boleh kita lakukan, cikgu? Okey, cuba Irfan dah keluarkan kain Dah selepas keluarkan? dicuci. Okey. Jadi cuba angkat sedikit. Untuk anak-anak di rumah, mereka boleh bandingkan kain tu. Kain tu Okey, angkat satu-satu. Jadi waktu Irfan kita berehat tadi cikgu, Irfan dah kacau lama dah tadi. Okey, lama sangat. Masuk slot baru. Jadi yang mana lebih siap. bersih? Okey, kalau kita boleh lihat sini. Okey, ini untuk deterjen ini larutan deterjen. Okey, nampaknya kotorannya dah hilang banyak sebenarnya. Okey, Irfan letak balik di sini. Okey. Baik. Bagaimana pula dengan larutan sabun? Alamak cikgu. Nampaknya kotoran masih tidak tertanggal di sini, cikgu. Okey, jadi cuba lihat di dalam beaker. Di dalam beaker, okey. Okey, mungkin kain tu boleh letak di atas. Letak di Ini atas, adalah pelapik okey, kalis baik. air, jadi tak ada masalah. Okey. Cuba lihat di dalam larutan tu. Apa yang nampak? Apa bezanya sebelah kiri dan kanan? Okey, kalau kita lihat di larutan sabun ni, cikgu, terbentuknya mendakan putih. Ya, betul. Ada bendakan putih. Jadi, macam mana kita nak rekodkan pemerhatiannya? Sebenarnya, dalam eksperimen ni, murid perlu merancang bagaimana menjadualkan. Jadi, kalau nak menjadualkan keputusan, bagaimana rupa jadual tu? Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada? Okey. Mestilah kita perlu ada macam satu kolom untuk deterjen, satu juga untuk sabun. Ya, betul. Betul tak? Lagi dari segi orang kata apa, pemerhatiannya mungkin ada dua lagi kat bawah, cikgu. Ya, marilah kita lihat. Okey, tadi kita dah lihat pemboleh ubah dimanipulasi ialah sabun atau deterjen. Dan yang bergerak balas, kehadiran kesan minyak pada kain. Maksudnya kesan minyaknya tanggal atau masih kekal. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada keputusan, apakah hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan untuk menguji sebelum kita buat penyiasatan. Jadi ia biasanya mesti mempunyai pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas di dalam ayatnya. Okey, disekalikan. Jadi untuk eksperimen ni, deterjen lebih berkesan dalam menanggalkan kesan minyak pada kain berbanding sabun dalam air liat. Jadi dalam ayat ni terdapat kedua-dua pemboleh ubah dimanipulasi iaitu deterjen dan sabun. Dan yang bergerak balas menanggalkan kesan minyak pada kain.
Okey, Baik, jadi ini hipotesis adalah jangkaan awal, betul tak, cikgu? maksudnya ini adalah hipotesis adalah pernyataan yang kita nak uji dalam nak melalui uji. eksperimen. Baik. Jadi kita buat seperti satu tekaan. Okey, saya teka deterjen lebih berkesan. Lepas tu kita buat eksperimen. Eksperimen, okey. Kalau betul, hipotesis diterima. Terima. Okey, faham cikgu? Okey. Jadi kembali kepada keputusan. Okey, jadual keputusan seperti mana yang telah dijawab oleh Irfan tadi. Okey, terdapat 2 baris, iaitu yang pertama sabun dan air liat, dan beaker B deterjen dan air liat. Dan apakah pemerhatian, boleh tak Irfan tolong isikan apa yang Irfan Irfan isikan, boleh cikgu. Ya. Irfan kan murid cikgu hari ini. Ya. Okey, baik. Jadi Irfan akan tuliskan jawapan untuk keputusan bagi eksperimen kita menggunakan bikar A yang mengandungi sabun dan juga air liat. Yang kedua, kita ada bikar yang mengandungi deterjen dan juga air liat. Okey. Jadi pemerhatian yang pertama yang boleh Irfan lakukan untuk hari ini adalah kalau kita menggunakan sabun dan air liat, okey, kesan kotoran, okey, tidak tertanggal. Okey. Okey. Satu lagi, ada mendakan putih. Okey. Okey. Boleh? Jadi, boleh. Okey. Kalau untuk B pula, kita boleh lihat kesan kotoran minyak tertanggal, tiada mendakan putih. Okey. Okey, apakah inference yang kita boleh buat? Maksudnya pemerhatian apa yang diperhatikan. Sekarang inference-nya kita menjelaskan. Apa tu? Apa tu? Maksudnya apa yang diperhatikan. Jadi kalau kesan kotoran tidak tertanggal, yang ni tertanggal. Jadi apakah inference kita? Apakah inference kita? Irfan ke sini cikgu Okey. Jadi inference ni adalah macam ni cikgu jawab tadi, dia adalah satu kaedah untuk kita melihat apakah maksud untuk pemerhatian kita tadi cikgu Okey, jadi inference ni cikgu Inference-nya adalah sabun. Kalau Irfan cakap sabun boleh sabun tidak dapat menanggalkan kotoran, boleh tak cikgu? Ke salah? Boleh. Okey, boleh. Okey. Baik. Sabun tidak menanggal. Okey, jadi sabun tidak menanggalkan kotoran. Boleh tak kaitkan sikit? Fikir balik. Apakah tujuan tadi kita nak? Keberkesanan cikgu. Ya, jadi dari segi keberkesanan, sabun tidak menanggalkan kotoran. Jadi sabun kurang berkesan. Ya, betul. Okey. Baik. Sabun kurang berkesan. Okey. Seterusnya mendakan putih tu apa dia? Mendakan putih tadi cikgu mendakan putih tu adalah sebenarnya kekat. Kekat. Okey. Kita akan belajar lepas ni. Akan belajar lepas ni. Nak tulis dekat reference cikgu? Ya, tulis dulu. Okey. Terhasilnya kekat ke? Ya. Baik. Kekat terbentuk. Okey. Kalau Ifan boleh fikirlah, kekat ni adalah macam asid lemak yang masih terbentuk ke cikgu? Sebenarnya ia adalah sabun. Dia bertindak balas dengan ion kalsium dan ion magnesium untuk membentuk garam yang tak terlarut. Okey. Jadi bila dia tak terlarut, dia termendap sebagai mendakan. Okey. Tapi dalam deterjen ni, dia tiada kekat. Tiada kekat. Okey. Sebab itulah tak ada mendakan putih tu kan? Ya. Baik. Paling berkesan untuk maafkan saya, nak padam macam mana cikgu? Untuk menanggalkan. Okey. Terbalikkan. Okey. Terbalikkan untuk menanggalkan kotoran. Okey.
minyak lah. Irfan tuliskan penuh sikit. Baik. Okey. Jadi, di sini Irfan buat pernyataan deterjen paling berkesan. Di Paling sini, berkesan. paling tu macam, the best. Oh, Ini adalah okey. terbaik di dunia. Kan? Jadi sebenarnya kita secara perbandingan antara sabun dengan deterjen, Okey. deterjen Lebih berkesan. Okey. Yang Jadi paling setiap sesuai. kali kita buat perbandingan, kita gunakan lebih berkesan, Lebih kurang berkesan. macam tu kan. Okey, kita kena ada perbandingan. Baik, sebab kita pun ada dua bahan kan cikgu, sabun dan Ya. deterjen. Okey. Baik. Kita letak kat sini Lebih berkesan. Dan satu Okey. lagi ialah saya perhatikan saya boleh bagi 4 bintang saja 4 sebab bintang saja. Kenapa cikgu? Ya, sebab di sini ada 2 pemerhatian. Aha. Jadi bila ada mendakan putih, kekak terbentuk. Okey. Tiada mendakan putih, jadi Oh, kena letak dekat tiada. sini juga. Ah. Okey. Baiklah kita lihat jawapan. Okey, kotoran berminyak masih kekal atau boleh jawab seperti yang tadi Irfan buat Baik. tadi, iaitu kotoran berminyak tak tanggal Tak dan tanggal. sebagainya. Mendakan putih terbentuk. Okey. Dan untuk deterjen kotoran berminyak tanggal. Tanggal. Ada perbandingan lah Ada ya. perbandingan. Okey. Kain menjadi bersih, tiada mendakan putih. Okey, Dan inference ni seterusnya, pula. sabun kurang berkesan dalam air liat, kekat terbentuk. Deterjen lebih berkesan dalam air liat, tiada kekal. Okey, baiklah Irfan dah faham sangat dah. Kalau kita nak buat keputusan melalui jadual ni, kena ada perbandingan yang lengkap. Ya. Kalau A ada, B pun kena ada juga. Tiada kekat, ada kekat. Okey, faham dah. Lepas ni kita akan dapatkan 5 bintang, okey? Lepas ni kita nak buat rumusan, kesimpulan daripada eksperimen ni. Dah kesimpulan dah cikgu? Alah, ya. dah nak habis dah kelas hari ni. Alahai. Okey, mungkin kita boleh teruskan terlebih dahulu cikgu. Silakan. Okey, jadi kesimpulannya, kesimpulan biasanya apabila kita menulis kesimpulan, kita perlu merujuk kepada tujuan. Okey. Pada awalnya apa yang kita nak buat tadi? Kita nak mengkaji, menyiasat Betul. keberkesanan tindakan pencucian. Dia ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi sebenarnya kesimpulan tu boleh daripada ayat hipotesis. Tapi mengikut keadaan. Jadi dalam kes ni memang boleh. Jadi deterjen lebih berkesan dalam menanggalkan kesan minyak pada kain berbanding sabun dalam air liat. Jadi adakah hipotesis diterima? Diterima cikgu. Diterima. Okey. Jadi tadi Irfan bertanya tentang kekat. Betul. Kenapa ada mendakan putih dengan air sabun? Air sabun. Sebab seperti yang dikatakan tadi, air laut ni mengandungi ion magnesium Betul. dan ion kalsium. Jadi ia membentuk garam tidak terlarut iaitu kekat kalau dengan sabun. Kalau dengan sabun. Maksudnya anion sabun tu gabung dengan ion magnesium. Okey. Atau anion sabun tu gabung dengan ion kalsium dan menjadi mendakan. Jadi mendakan. Dia tak akan, maknanya dia tak akan terlarut lah cikgu kan? Ha. Sebab garam yang dibentuk adalah garam tidak terlarut. Ya. Okey. Maksudnya kalau sabun tu dah membentuk mendakan, maksudnya dia dah keluar dari larutan. Dah keluar dari Cukup tak larutan. sabun dalam air sekarang? Apa cikgu? Cukup tak sabun dalam air Tak cukup sekarang? lah. Sebab anion dah termendak. dah termendak, betul. Maksudnya pembentukan sabun mengurangkan kuantiti sabun. Pembentukan kekat. Pembentukan kekat. Okey. Kekat ya. Mengurangkan kuantiti sabun untuk mencuci. Ya, sebab itulah kurang berkesan kalau kita Ya. gunakan sabun. Memang kotoran minyak yang kita buat eksperimen hari ini kurang tertanggal. Maknanya masih banyak kotoran sebab adanya kekat yang terbentuk. Maksudnya lepas mandi laut, kalau gunakan sabun biasa, bagaimana rasanya? Rambut? Rambut So, pun itu kita air- rasa macam masih melekit-lekit kan. Itu Okey. air laut kan? Tapi Itu adalah air takkan liat. kita nak mandi pakai deterjen cikgu? Tak boleh. Itu tak boleh. Maksudnya kita gunakan sabun yang lebih berkesan sebab dalam komersial sekarang, dia akan menggunakan bahan tambah untuk menjadikan dia lebih berkesan. Bahan tambah. Mungkin Ya. cikgu berceritakan sedikit kepada penonton di rumah apakah antara bahan-bahan tambah yang boleh cikgu Tapi kongsikan? sebelum tu, kalau air liat, Okey, kalau air liat. kalau air laut tu adalah air liat, kita nak gunakan istilah apa untuk air pipe dan sebagainya? Istilah maksudnya cikgu? Kalau air liat, lawannya? Air liat. Kalau air yang bukan liat lah tu. Air bukan liat. Air lembut. Oh, air liat dan juga air lembut. Maksudnya, Okey. kalau saya gunakan air suling ni, ini adalah air lembut. Air lembut, Sebab okey. tiada ion kalsium dan magnesium di dalamnya. Jadi air laut ada ion kalsium dan ion magnesium, maka itu adalah air air liat. Okey. Okey. Jadi sekarang
seperti yang saya sebut tadi, dalam komersial apabila kita membeli sabun atau deterjen, baik. mesti ada pengguna iaitu consumer mempunyai kehendak tertentu yang kita akan cari. Betul. Okey, ada banyak dalam pasaran. Banyak lagi dalam pasaran. Kalau Irfan yang pergi membeli, apa yang Irfan akan lihat dalam deterjen atau sabun yang dibeli? Mungkin antara orang kata apa ciri-ciri sabun atau deterjen yang Irfan nak beli di pasaran, mestilah yang pertama, yang pertama dia dapat menanggalkan segala kotoran. Yang kedua kena berkesan. Dan yang ketiga memang kena orang kata apa mencuci dengan cepatlah cikgu. Macam kita boleh jimatkan masa juga. Okey. Itu antara orang kata apa kriteria untuk Irfan pilih sabun dan juga deterjen di pasaran lah. Sebenarnya dalam industri banyak bahan tambah, bahan kimia dimasukkan di dalam deterjen yang dihasilkan. Contohnya, kalau kita nak baju kita bersih, dia ada ejen pemutih. Ejen pemutih ni sekiranya kotoran tu berwarna, maka dia akan hilangkan warna kotoran. Contohnya baju makmal ni. Kalau tiba-tiba terkena kan minyak tadi. Terkena minyak. Aduh, macam mana kita nak hilangkan ni? Apakah bahan yang kita akan guna, cikgu? Jadi itu adalah kerja rumah murid nanti. Kerja rumah murid nanti. Jadi itu adalah ejen pemutih. Ejen pemutih. Dan seterusnya ada pemutih optik. Pemutih optik itu adalah sebenarnya bahan yang ditambah sekiranya kita nak cuci kain putih. Kain putih tu nak nampak berkilau, putih berseri-seri kan. Lagi putih. Jadi kita gunakan pemutih optik. Selain dari itu, andai kata kita menggunakan serbuk deterjen. Kalau kita simpan serbuk deterjen, kadang-kadang dia boleh menjadi berketul. Setuju. Kenapa tu, cikgu? Sebab dia serap air. Sebab di atmosfera kita ni ada banyak wap air. Betul. Kita dalam keadaan yang lembap kan sekeliling kita. Maka yang itu kita perlu masukkan ejen pengering. Untuk mengekalkan sesuatu serbuk tu kering. Selain dari itu, ada enzim biologi. Enzim apa, cikgu? Sebenarnya enzim biologi ni sebab kadang-kadang baju kita kotor sebab mungkin terkena darah, susu makanan, makanan yang berprotein. Bila makanan yang berprotein kena, bila kita basuh, untuk menjadikan dia lebih berkesan sebab kita nak cuci dalam masa yang singkat. Setuju. Memang boleh, zaman dulu pun boleh. Kita berus dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita banyak kerja tangan, cikgu. Kan? Kita nak cepat. Kita nak cepat, banyak kerja. Kejap lagi nak makan lah, ada meeting lah dan sebagainya. Sebab tu kita nak jimatkan masa. Jadi cikgu silakan. Jadi enzim ni, enzim biologi dimasukkan, dia akan menguraikan makanan berprotein tu. Contohnya darah, KFC, daging, sup tulang dan sebagainya. Macam-macam terkena kan. Sebab tu kita perlukan enzim juga yang akan membantu untuk menghilangkan segala kotoran yang berada dekat badan kita. Lepas tu yang penting, bahan pewangi. Betul. Wangi-wangi kan lepas mencuci. Kalau kita pergi Dobi, cikgu kan. Kalau kita pergi Dobi, mesti bau Dobi tu dengan bau wangiannya. Sebab itulah kena ada kata pewangi. Jadi cikgu, mungkin cikgu berceritakan sedikit dari segi pewangi ni. Mungkin soalan saya kepada cikgu, adakah pewangi ini akan mengurangkan dia punya effectiveness ataupun keberkesanan dia? Tidak, sebenarnya dia sebagai bahan tambah. Untuk menjadikannya untuk nilai komersialnya. Sahaja. Sebab itu adalah kehendak pengguna kan, consumer. Betul. Dan satu lagi perkara. Satu lagi lagi bahan iaitu untuk mengurangkan buih, ejen pengawal buih. Sebab kalau kita lihat tadi cikgu, masalah di gimmick tadi, kita terlalu banyak sangat buih yang terbentuk. Jadi ada juga bahan pencuci. Bila kita menggunakan bahan pencuci tersebut, macam tak ada buih. Jadi ada yang beranggapan, tak ada buih ni tak berkesan ni. Sebenarnya tak. Dia telah menambahkan ejen pengawal buih supaya tidak terlalu banyak buih. Itu adalah sesuai untuk mesin basuh. Sebab bila kita masukkan dalam mesin basuh, bila banyak sangat buih yang keluar, tak sesuai. Nanti kalau banyak sangat buih yang keluar, mungkin akan licin dekat permukaan tu, mungkin akan terjatuh juga dan sebagainya kan. Sebab itu akan kita gunakan ejen untuk mengurangkan buih lah. Baik cikgu. Dan kita pun dah banyak belajar dengan cikgu hari ini kan. Mungkin kita boleh dapatkan sedikit rumusan dari cikgu mengenai pembelajaran keseluruhan kita. Silakan cikgu. Baiklah, hari ini kita telah pun mempelajari tentang maksud sabun. Betul. Lepas tu Irfan dapat 5 bintang untuk langkah keselamatan semasa membuat sabun. Terima kasih. Lepas tu kita dah lihat formula struktur untuk
molekul anion sabun dan anion deterjen Deterjen. serta formula struktur yang ringkas. Struktur ringkas lah Ringkas, dengan betul. bahagian yang hidrofilik dan bahagian yang hidrofobik. Dan apakah relevannya dengan tindakan pencucian, keberkesanan pencucian dari segi anion sabun telah pun kita pelajari. Okey. Dan yang paling penting sekali, Paling penting. Irfan telah membuat satu Eksperimen. telah merancang eksperimen dari segi mengawal pemboleh ubah, mengenal pasti apakah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Betul. Dan kemahiran merekod pemerhatian, membuat inference dan akhir sekali kita telah membuat suatu kesimpulan. Okey, maknanya hipotesis kita hari ini diterima. Ya. Di mana deterjen lagi berkesan untuk menanggalkan kesan kotoran minyak berbanding dengan sabun. Ya. Dan kerja rumah untuk anak-anak di rumah. Kerja rumah apa, cikgu? Ya, tadi kita telah membincangkan bahan-bahan tambah di dalam sabun dan deterjen. Betul. Jadi sila rujuk kepada buku teks anda dan kenal pasti buatlah suatu jadual untuk jenis bahan tambah dalam deterjen, apakah fungsinya dan contoh bagi setiap satu Baik. jenis. Dan selain daripada itu, cikgu, bagaimana untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah untuk mereka lakukan aktiviti ataupun latihan pengukuhan? Di mana mereka boleh mereka dapatkan, cikgu? Sebenarnya mereka bolehlah melayari laman sesawang Sumberku. Sumberku. Dekat situ ada apa, cikgu? Dekat Sumberku. Ada banyak maklumat, Banyak maklumat. yang murid-murid boleh menggunakan untuk membelajar dengan lebih mendalam lagi. Baik, dan mereka juga boleh mendapatkan orang kata apa informasi mengenai eksperimen yang Irfan buat hari ini juga. Ya. Okey, mungkin mereka boleh mantapkan lagi mereka punya eksperimen dan juga cara untuk mereka merekodkan pemerhatian, cikgu, ya. Baiklah, itu sahaja daripada kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Adlin Dan kerana jangan lupa, bersama kami. sebenarnya murid ada dua perkara. Ada dua Satu perkara. ialah aktiviti Okey. penghasilan sabun mengikut teknologi hijau yang kita buat tadi. Baik. Okey, jadi itu adalah daripada modul teknologi hijau. Dan yang kedua adalah penyiasatan keberkesanan tindakan. Ini eksperimen. Ini eksperimen. Yang persediaan sabun adalah aktiviti. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Adlin kerana bersama kami hari ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang disampaikan untuk mata pelajaran kimia dan saya mendoakan agar rakan-rakan saya yang berada di rumah sentiasa cemerlang dalam mata pelajaran kimia ni. InsyaAllah kita doakan cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.